Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bagi dalam seminit dua lagi kawan-kawan masuk sekejap. Saya cuba cari tajuk tempat dulu. Okey. So, Madam mula. Okey, untuk soalan daripada Perak. Okey, soalan daripada Perak ni. Soalan yang ke-9 adalah tajuk fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik, di mana kalau kita belajar tajuk fungsi kuadratik, cara kita menulis ialah fx sama dengan a x tambah dengan h kuasa 2 tambah dengan k. Ini bentuk dia. Sebab itulah soalan ni dia teruskan penerangan, dia bagi fungsi kuadratik yang warna kuning. Kemudian dia terang sikit lagi di mana dia bagi nilai A dia 4, dia tuju 4 yang depan. Kemudian nilai H yang dalam ni, nilai H yang ni je, yang middle label tu je. Nilainya 1 dan nilai kat belakang ni, nilai K sama dengan 4. Dia ambil nombor warna biru ni, yang ini dengan yang ini. Okey. So, kita dah dapat dah beberapa nilai. Lepas tu, dia tolong kita buat graf. Dia dah bagi graf siap-siap sebab dia nak susahkan kita tempat lain. So, kalau graf di sini, kalau Madam unjurkan di sini, dan diharapnya iaitulah ya. So, dapat iaitu. Jadi, sebenarnya Madam akan dapat, Madam akan dapat titik minimum berpandukan graf. Berpandukan graf. Jadi kalau Madam ruangan jawapan kat bawah, cuma sebab Madam nak ngajar, Madam guna paparan yang ini, nanti pelajarlah susun jawapan dekat sana. Okey, jadi untuk jawapan A, dia tanya titik minimum, Madam pun baca kat situ. So Madam jawab dahulu, titik minimum, kurungan nilai X1, nilai Y4. Ini titik minimum. Macam mana tahu? Kita baca graf. Graf ni bukan Madam yang lukis. Soalan yang bagi, kita je kena pandai baca daripada paksi X ni, 1 naik ke atas dan baca paksi Y. Begitu. Okey, selesai dah di situ. Ada satu lagi, kena baca soalan sampai habis. Dia suruh cari persamaan paksi simetri. Paksi simetri ini bermaksud kuadratik kita dia bahagikan kepada separuh. Graf kita tu dia bagi kepada separuh. Biasanya kita buat dalam bentuk ni lah. Kalau Madam boleh lukis, kita buat dia dalam bentuk garisan putus-putus. Soalan tanya benda ni lah sekarang. Paksi simetri. Jadi bila awak buat, awak akan dapati jawapan yang kedua ialah paksi simetri dia akan jadi X sama dengan. Katakan awak tak nak tengok garisan yang baru Madam buat ni, tak nak tengok. Awak ambil je lah nilai yang Madam buat bintang ni. X sama dengan 1. Jadi, awak akan dapat 2 markah di situ. Di atas ni 1 markah. Di bawah ni 1 markah.
jumlah markahnya 2 sebab dia ambil terus daripada graf. Alright, Madam buka kepada soalan kalau ada yang nak tanya sebab ini adalah tingkatan 4 sebab hari ni ramai pelajar tingkatan 4 join kelas. So kita tolong dulu pelajar tingkatan 4. Okey, ada soalan tak? Baik, Okey, so kalau seandainya ada soalan mungkin boleh tinggalkan mesej di situ. Madam akan guna device lain untuk membaca. So Madam guna laptop dan juga handphone. So kita akan baca mesej tu dekat handphone. Madam mengajar dekat laptop. Okey, seterusnya Madam pergi kepada soalan B. Dia suruh Madam buat generalisasi. Okay, generalisasi terhadap kedudukan. Dia bagi pula garisan yang baru, graf yang baru. Madam buat dia warna kuning ni. Warna kuning. Jadi dari warna kuning ni, kita tengok ada beberapa perubahan. Madam tulis dia dekat-dekat. Yang pertama tadi, fx sama dengan kat sini 4. Nilai yang ini X tolak 1 kuasa 2 sama. Nilai yang belakang ni adalah tambah dengan 4. Ni yang warna biru tadi. So kita nak bandingkan apa beza di antara yang biru dengan yang kuning. Barulah kita boleh buat generalisasi. Okey, so kita dapati ada beberapa nilai yang berubah. Yang pertama nilai A. Okey, nilai A yang berubah. Yang depan ni nilai A. Daripada 4 telah menjadi 2. Kemudian nilai kat 5 belakang ni. Daripada 4 dia dah jadi 6. Okey, dia dah jadi 6. Kemudian dia suruh kita kat situ dia suruh juga kita lukis. Okay, dia suruh juga kita lukis. Dia tak ada masalah kalau Madam nak terus lukis. Okay, tak ada masalah. Okay, sebab bila dah siap, orang tak tahu kita buat yang mana dahulu. Okay, so sekarang ni Madam perlukan bantuan kalkulator sebab graf asal dia just sketch. Jadi kita tak tahu nilai dia. So Madam perlukan bantuan kalkulator. Okay, kita akan guna kalkulator sekejap. Okey, Madam akan masukkan persamaan yang berwarna kuning. 4 kurungan X tolak 1 tutup kurungan kuasa 2. Kemudian tambah dengan 4. Okey, ready? Madam nak ganti 3 nilai saja. Yang pertama, Madam nak ganti dengan kosong. Negatif dululah, negatif 1. Madam tekan calculate. Okay, tekan button calculate. Madam masukkan nilai X kita negatif 1 sama dengan. Jadi jawapannya 20. So semasa Madam ganti dengan negatif 1 di sini. Nilai di sini Madam dapat tadi bacaannya ialah 20. Okey. Madam tekan button calculate. Madam ganti nilai kosong pula. Sama dengan. Dan Madam dapati. Oh, saya salah mana? 4. X tolak 1 kuasa 2 tambah 4. Okey, betul-betul. So, jawapan di sini memintas ni ialah 8. Saya tertukar dengan 4 tu. Okey, kemudian saya tekan button calculate lagi sekali. Saya dah ganti dengan negatif 1. Saya dah ganti dengan kosong. Saya nak ganti dengan positif 1 pula. Sama dengan. So, saya dapati bila saya ganti dengan 1, jawapan saya 4 dekat sini. Okey. Itu graf yang berwarna kuning. Okey, sekarang saya nak masukkan graf yang ni pula, yang baru. Alamak, warna kuning juga. Ni, yang ada anak panah ni ya. Okey, saya akan buat perubahan. Yang pertama, kita boleh guna yang asal ni.
Yang depan, media akan tukar daripada nombor 4, media masukkan nombor 2. Yang dalam kurungan sama. Yang belakang ni, daripada tambah 4 jadi tambah 6. Sama. Kita tekan button calculate. Kalau media ganti dengan 1, sama dengan media dapat 6. So, media nak buat titik yang baru sekarang ni. Okay, titik yang baru warna hijau. Semasa 1 nilainya 6. Oh, lemak. Rapatnya graf dia. Graf dia agak tak berapa comel. Okey, kemudian media ganti dengan calculate, media ganti dengan 0. So, media dapat 8 juga. 8 juga. Lepas tu media ganti calculate negatif 1. So, media dapati nilainya 14. Tadi 20, sekarang ni 14. Okey. Tengok betul-betul Media nak buat graf sekarang ni, cuma media nak, sebab nombor 4 dengan 8 tu rapat, jadi 6 agak susah nak buat Okey, so media letak 6 bawah ni sikit. Jadi graf kita akan menjadi begitu. So yang ini jadi gitu dan dia akan jadi begitu. Kalau kita buat graf. Okey, so media buka kepada soalan dahulu untuk graf. Okey, sebab kalau tak okey, media akan guna grid lah. Kalau tak okey, media akan guna grid. Okey. Buat graf okey tak? Media lukis cantik-cantik sikit sebab graf kita terlalu padat. Nombor 4 dengan nombor tu dekat. Okey, tapi sebelum tu boleh tanya, tak ada masalah. So kat sini macam tu. Kalau saya buat kat situ, dia rapat benar Sekejap. Saya buat bawah sikit. Kat situ. Dia akan lalu situ, cuma dia ke sana. Yang ni pun sama. Begitu dan ke sana. Ni graf warna biru. Graf warna hijau menunjukkan fungsi yang baru. Graf warna hijau. Tapi yang itu media menjawab soalan seterusnya, lakarkan graf. Tapi soalan suruh kita buat generalisasi. Okay, damakannya besar ni. Jadi cara nak buatnya ialah, mula-mula awak perhatikan nilai di belakang ni. Saya buat warna purple sekarang. Nilai dia mula-mula 4 telah meningkat, berganjak ke atas. Okay? Dia berganjak ke atas sebanyak 2 unit. Jadi cara awak nak tulis jawapan ialah awak boleh kata, tulis sikit Okey. Nilai K nilai K daripada 4 kepada 6. Okey. Dia punya kesimpulan, graf berganjak. Berganjak 2 unit ke atas. Boleh faham ke ayat madam? Bahasa Inggeris dia panggil shift. Shift 2 units. Bahasa Melayu gini je. Itu kita nak generalisasi bahawa graf kita titik minimum asalnya bawah ni, tetapi telah berubah menjadi di atas situ. Dah berubah menjadi situ. Saya ulang, warna hitam saya guna. Dia dah berganjak 2 unit kat situ. Tapi 2 unit ni saya dah besarkan ni. Dah tak boleh dah. Sebab graf kita terlalu kecil. Okey, itu dari segi paksi X. Kalau awak nak tengok dari segi paksi yang tadi, saya bercerita tadi tentang paksi Y. Okey, paksi Y. Sorry tadi Tentang paksi Y, berganjak dari nombor 4, dia berganjak kepada nombor 6.
Itu cerita paksi Y. Sekarang nak pergi pada paksi X pula. Okey, kalau awak tengok, semasa Meda gantikan nilai dengan kosong, kedua-dua nilai mendapat nilai yang sama. Graf hitam dengan graf hijau yang sama. Tetapi apabila Meda ubah nilai daripada 4 menjadi 2, jadi kesimpulannya kena buat macam ni. Nilai 4 kepada 2. Yang ini mungkin awak nak buat paksi X supaya sampai, paksi Y supaya sampai kepada pemeriksa. Yang ini awak nak concentrate pada paksi X. Tapi bila berlaku perubahan daripada 4 kepada 2, kita jangan salah faham. Sebenarnya, walaupun dia daripada besar kepada kecil, graf kita, dia akan menjadi lebar. Daripada kurus menjadi lebar akan bertambah. Nanti saya tunjuk pada graf. Bertambah. Okey. Apakah maksud lebar bertambah? Awak tengok kalau Madam guna pembaris ni sekarang, awak tengok pada kawasan yang Madam duduk sekarang ni. Okey, garisan yang graf kita yang berwarna hitam didapati lebih kurus berbanding graf kita yang berwarna hijau. Itu menunjukkan fungsi baru mempunyai kelebaran graf. Apabila nilai A berubah daripada 4 menjadi 2. Kalau tengok dengan mata kasar, kita nampak 4 jadi 2 tu dia semakin mengecil. Itu nilai. Graf kita sebenarnya bermaksud nilai itu tidak naik. Dia tidak naik, jadi dia kembang semangkuk. Dia jadi macam renek, rendang macam tu saja. Alright. So, Meda dah selesai soalan nombor 9. Meda buka kepada soalan. Silakan. Nak tanya yang mana? Silakan. Ada? Okay, saya buka mesej. Okay, kalau ikutkan kat sini tak ada. Ataupun ada yang angkat tangan. Saya tak perasan. Okay, dah faham. Okay. So, yang itu silibus tingkatan 4 dan soalan ni memang famous. Cuma cara Perak olah soalan ini, dia macam nak tolong pelajar, cuma kita takut pelajar dia lupa tentang teori. Sebab itu Madam pilih soalan daripada Perak. Okay? Nanti kalau ada masa kita buat juga daripada Kelantan kan, kalau ada masa. Tapi you all pun dah buat. Okey, kemudian walaupun pelajar tingkatan 4 tak belajar lagi yang ini, saya saja nak memperkenalkan bahagian B. Okey, bahagian B nanti bila pelajar jawab soalan, markah yang awak kena kumpul ialah 16 markah. Awak ada soalan nombor 13, 14, 15. Jangan jawab semua pula. Awak kena pilih 2 soalan sahaja. 2 soalan sahaja. Okey, so Madam katakan Madam pilih nombor 15. Dalam masa yang sama, Madam nak bagi intro kepada pelajar tingkatan 4 di mana nanti awak akan belajar satu tajuk. Okay, namanya ialah pembezaan. Dan bila awak dengar sini kata susah, awak pun percaya. Sebenarnya benda ni kita boleh guna analogi supaya dia menjadi lebih mudah. Madam akan terangkan di sini semula. Sama juga yang tingkatan 5 yang reject soalan pembezaan. Lepas ni kena terima semula seadanya dia sebab dia mudah. Okay, dia mudah saja. Okey, bismillah. Madam mula nombor 15. Kalau ada soalan terus tanya sebab benda baru bagi pelajar.
Okey, Madam salin soalan di sini. Y sama dengan X menunggu. Dan Madam ada 2X. Madam tak guna cara laju sebab you all baru nak bertatih ni kita kena slow and steady. 2X tolak 3 kuasa 2. Maksudnya ada 2 kali lah. Okay, kemudian yang dekat belakang tu ada tolak 4. Okay, so Y sama dengan X menunggu dengan penuh kesabaran. Kemudian kita, yang ini kena settle dulu tau ni. Ni kena settle dulu ni. Sekarang lupa pula ni. Okay, Madam nak kembang yang ini Okay, Madam nak kembang yang ini dulu. Ni darab ni. Okay, awak akan dapat 4, tak nampak. 4X kuasa 2. Dengan yang belakang pula, slow and steady. Kita tak perlu rushing sebab kita ulang kaji saja. Okay, tolak dengan 6X. Yang ini pula, jadi nilainya tolak 6X. Yang belakang dengan belakang, dia akan jadi tambah dengan 9. Tolak dengan 4. Kita kembang je. Okay, kembang macam biasa saja. Kemudian X yang depan tadi menanti ni. Dia menanti tetapi Madam nak settlekan yang ni negatif 6, negatif 6. Kalau kita tak mampu nak teka, kita tekan kalkulator saja. Negatif 6, negatif 6. Tak mampu nak teka, jangan teka. Dapat negatif 12. So yang kuning nanti negatif 12. Maka nilai fungsi kita sebenarnya ialah 4X kuasa 3 tolak 12X kuasa 2 tambah 9X tolak dengan 4. Okey, kat situ boleh tak? Proses baru Madam kembangkan soalan dulu. Baru kembangkan sahaja. Belum buat apa-apa. Alright. Madam akan ajar maksud dy dx. Okay, dy dx. Maksudnya ialah contoh Madam ada y ni. Kalau Madam buat proses pembezaan, Madam akan dapat dy. Dan semua sebutan di sebelah kanan adalah huruf X. Jadi dia akan jadi dx sama dengan. Okey, yang pertama, Madam ambil sebutan yang pertama dahulu. Okey, sebutan yang pertama dahulu, yang ini. Okey, Madam ada kuasa 3. Kuasa 3 tu Madam jatuhkan dia ke bawah. Dia akan jadi 4 darab 3, 12. Okey, kuasa ni Madam jatuhkan supaya kita akan darab dengan 4. 4 darab 3, 12. Kemudian kita salin semula X. Asalnya X tu kuasa 3. Kuasanya akan berkurang 1. Okey. Madam baru buat nombor 1. Dekat situ ada soalan ke tidak? Dapat 12 X kuasa 2. Ada soalan tak kat situ? Boleh. Seterusnya Madam nak buat nombor 2. Okey, nombor 2 macam tadi juga. Kuasa Madam jatuhkan ke depan. 2 darab negatif 12, negatif 24. Madam salin X. Kuasa asal dia adalah 2. Dia akan tinggal lagi kuasa 1. Seterusnya Madam buat nombor 3. Madam akan dapat di sini sebenarnya 1. 1 darab 9 adalah 9. X akan menjadi kuasa kosong. Dan apabila kita membuat pembezaan terhadap nombor, kita akan dapat kosong. Okey. Kemudian Madam permudahkan sikit sebab ada sebutan yang kita saja adakan sebab kita belajar basic. Dy dx sama dengan 12x kuasa 2 tolak 24x tambah dengan 9.
Yang ini adalah jawapan untuk dy dx. Okey, Madam buka kepada soalan, sentiasa buka. Kalau ada silakan. Kalau tak ada, Madam nak buat pembezaan sekali lagi. Sekali lagi kita tulis d2y over dx2. Cara penulisannya ada nombor 2. Iaitu d2y over dx2. Tapi proses buat, kita ulang cara tadi. Kita jatuhkan kuasa ke depan, Madam dapat 24. Madam salib X. Asalnya kuasanya 2, tinggal lagi 1. 1 biasanya orang tak tulis. Kemudian Madam nak buat yang ni pula. Bila Madam buat dapat negatif 24 X kuasa kosong. Tapi biasanya X kuasa kosong orang tak tulis. Jadi selesailah soalan nombor 15A. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, Madam masuk application of bahasa Inggeris pula dah. Aplikasi pembezaan. Okey, aplikasi pembezaan bagi pelajar AdMath. Bagi pelajar AdMath. Okey, iaitu kita boleh cari, dia guna perkataan titik-titik. Maksudnya titik kita mesti lebih dari 1. Titik-titik. Titik-titik pusingan. Itu adalah kata kunci. Apabila dia bagi kata kunci titik pusingan, bermaksud dy dx kita sama dengan kosong. Sebab itu tadi dia suruh kita cari dy dx. Jadi Madam akan ambil jawapan dy dx tadi 12 di sini di sini. Ni jawapan dy dx tadi 12 x kuasa 2 tolak 24x tambah 9 dan dia suruh samakan dengan kosong. Sebelum pelajar terus tekan kalkulator, pelajar kena tengok nombor 12 adalah sifir 3. Nombor 24 adalah sifir 3. Nombor 9 pun adalah sifir 3. Madam kena kecikkan dulu. Okay? Semua sebutan Madam bahagikan dengan 3. Jadi ini akan dapat 4x kuasa 2 tolak dengan 8x tambah dengan 3 sama dengan kosong. Lepas tu baru get ready, kita sediakan ruang dahulu. Kita tahu kalau kuadratik mesti dapat 2 faktor. Satu lagi, kita dah dapat kata kunci iaitu titik-titik. Jadi kita lagi berani nak buat ada 2 faktor dan kita dah ready nak tulis jawapan. Kita tinggal nak tekan kalkulator saja. Okey. So, Madam akan ajar cara tekan kalkulator. Awak tekan menu. Okey, tekan menu. Awak gerakkan cursor dekat nombor 2. Turun dan turun. Sehingga jumpa huruf A. Sama dengan. Awak nak selesaikan polinomial. Tekan nombor 2. Darjah tertinggi adalah darjah 2. Lepas tu kita masukkan pekali tempat warna hitam tu. Pekali depan 4. Tekan je sama dengan. Cursor hitam akan berganjak. Negatif 8 sama dengan 3 sama dengan. Okey. Tekan sama dengan untuk dapatkan jawapan akhir. Jawapan pertama 3/2. Madam salin di sini 3/2. Tekan sama dengan lagi sekali. Jawapannya 1/2. Sekarang Madam nak susun nilai dalam faktor.
Kalau ada nombor di bawah, maksudnya dia akan jadi di depan. Kalau nombor di sini adalah positif, bermaksud dia akan dapat negatif 3. Okey, nombor 2 berada di bawah, bermaksud nombor 2 di depan. Positif di sini maksudnya negatif 1. Selesai satu part. Okey, selesai satu bahagian lah. Kita boleh guna kalkulator dan kita garanti betul. Okey. Semasa awak belajar matematik, apabila dia kata titik, okey, titik ni sebenarnya kena ada X, Y. So sekarang ni nilai X kita ada 2. Satu yang ini dan satu lagi yang ini. Kita mesti cari pasangan bagi X masing-masing. Okey, tengok betul-betul cara madam menggunakan kalkulator dalam mencari pasangan kepada titik-titik. Titik yang pertama, X sama dengan 3/2. Okey, tengok betul-betul cara madam memasukkan nilai dalam kalkulator. Okey, madam masukkan dalam soalan asal. Okey, soalan asal. Madam nak keluar dulu, tekan shift, tekan reset. Nombor 3 sama dengan. Okey. Madam tekan X dahulu, kurungan 2X tolak dengan 3. Kurungan kuasa 2 tolak 4. Madam guna kalkulator. Okey, ready? Madam nak check pasangan dia. Okey, isteri pertamanya bernama 3/2. Jadi bila madam ganti, okey, Y sama dengan, lupalah pula tadi. 3/2, jawab lupa ni. Lupa. Saya kena copy sekejap dia ke tidak, naik turun lenguh. Saya copy sat. Kalau tak saya lupa. Okey. Saya letak kat sini. Okey, saya letak kat situ. Okey, Y sama dengan X. X kita 3/2. Kurungan 2X tolak 3 kuasa 2 tolak 4. Oh, nampak complicated tapi bukan kita nak kira. Kita bos. Okey, kita bos. Kita tekan button calculate. Kemudian masukkan nilai X 3/2. Sama dengan. Awak dapat nilai Y awak tanpa mengira. Jawapannya ialah negatif 4. Jadi titik pusingan yang pertama ialah 3/2 negatif 4. Ni titik yang pertama. Ada soalan sila. Okey. Kemudian madam ada satu lagi isteri. Isteri yang kedua bernama 1/2. Kita nak tengok apabila kita jodohkan dia, nilai X 1/2 kurungan 2 darab 1/2 tolak 3 kuasa 2 tolak 4. Kita tak nak kira, kita bos. Jadi kita ambil kalkulator, tekan button calculate, masukkan 1/2. Sama dengan. Jawapannya ialah negatif 2. Okey. Ni namanya ialah titik pusingan. Okey, yang pertama. Sebab dia kata titik-titik, jadi titik pusingan kedua ialah 1/2 negatif 2. So, madam dah dapat titik-titik pusingan. Okey, madam buka kepada soalan walaupun tak habis lagi. Madam sudah mencari koordinat titik-titik pusingan. Madam stop dekat sini sekejap. Madam nak tanya pelajar kat mana rasa tak okey.
Boleh ke tidak? Okey, kalau boleh, Meda sambung. Dan tentukan titik mana yang maksimum dan titik mana yang minimum. Untuk ujian titik, kita ada dua cara. Sama ada guna ujian terbitan pertama atau ujian terbitan kedua. Tetapi tadi kita dah terbuat ujian, kita dah buat terbitan kedua. Jadi Meda akan menggunakan ujian terbitan kedua. Okey, kita panggil dulu pasangan pengantin yang pertama. Namanya ialah 3/2 negatif 4. Datang untuk check up. Datang untuk check up. Bila kita cek masuk dalam bilik doktor, D2Y DX2 sama dengan 24. Doktor tanya siapa nama isteri. Suami cakap 3/2. Tolak 24. Kita jangan kira kalkulator ada. Caranya ialah 24x tolak 24. Tekan button calculate. Gantikan dengan 3/2 sama dengan. Jawapan kita ialah 12. Dan bila kita ambil admat, kita mesti pandai fikir secara logik. Nombor 12 adalah nombor yang lebih besar dari kosong. Bila kita dapat benda yang lebih besar, kita mesti senyum. Bila dia tersenyum, sebenarnya dia menunjukkan titik minimum. Sebab tanda senyum. Jadi kesimpulannya ialah 3/2 negatif 4 ialah titik minimum. Okey. Meda tunjuk satu lagi pasangan suami isteri. Iaitu 1/2 negatif 2. Bila masuk dalam bilik doktor nak check up, D2Y DX2 sama dengan 24. Kita gantikan isterinya dengan 1/2. Kemudian tolak dengan 24. Tekan calculate. Masukkan 1/2. Tekan sama dengan. Tekan lagi sekali. Dapat jawapannya ialah negatif 12. Negatif 12 adalah nombor yang kurang dari kosong. Bila kurang dari kosong, kita akan masam. Bila dia masam macam tu, dapatlah max. Jadi, kesimpulannya, 1/2 negatif 2 ialah titik maksimum. Selesai nombor 15. Okey, Meda buka kepada soalan sebab kita dah lebih daripada pukul 9. So, Meda biasanya sempat 2 soalan sahajalah. Dia jadi panjang sedikit sebab kita masuk bahagian B. Okey, silakan. Kalau ada soalan. Kalau tak ada, kita akan jumpa besok hari. Okey, kalau tak ada, kita jumpa besok hari. Kalau ada, silakan. Okey, jangan risau saya.